Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita ada 41 orang sekarang masuk, kita tunggu lagi lagi 34 lagi So, kalau tak clear, tak jelas, mesej di sebelah, mesej saja, chat saja. Please turn off your mic dan video lah, kita tak nak gangguan internet. Okay. Hanya saya je yang boleh buka video. Okay, kalau kita tengok perkeliling yang dikeluarkan oleh UTHM masih terpakai hingga hari ini, kelas dia panggil apa? Distance learning lebih macam itulah. Start minggu ni, maknanya dia official yang sebelum ni kita buat hanya untuk untuk bagi kita biasakan dengan online lah. Okay, pembelajaran online. So yang ni start minggu ni dan seterusnya kelas adalah wajib. So maksudnya siapa yang tak hadir, tak kisahlah disebabkan oleh apa tu, itu kalau tak hadir tu, kalau ada masalah internet tu, itu nanti saya akan bincanglah macam mana dengan pengurusan, tetapi kehadiran akan direkodkan. Okay, kehadiran akan direkodkan. Saya lepas ni dalam semua dah masuk nanti,
Mungkin saya akan masukkan QR code lah untuk kamu ambil attendance. Okay. Saya rasa kamu semua dah familiar kan macam mana nak ni. Okay, nak ambil QR code tu masukkan dalam you punya ni lah, handphone. Okay. Okay, you snap guna handphone dan nanti saya akan check lah sama ada dah termasuk dan siapa yang hadir dan siapa tak hadir dan list pelajar. Okay. So kita masih tunggu lagi ni. Amal lagi kan? Masih 48 lagi. Amal lagi. Okay. Untuk assignment ada ramai lagi yang tak hantar, tapi boleh katakan 90% dah hantar lah, bagus lah, okay lah, so far so good lah. So ada yang tak masuk, dia hantar lepas pukul 12, memang you memang tak boleh nak hantar sebab saya set due date dia saya set 11.59. So kalau you hantar pukul 12.00, 12.01 memang tak akan masuk lah. Okay. So saya baru saya set up semula. Okay, saya bagi chance you sampai hari ni last pukul 11.59 hari Isnin, hari ni lah last kan. Untuk you, siapa yang belum hantar tu hantar dalam Google Classroom. Okay, saya bagi chance. Okay, sebab ini dia adalah sistem kan. Kalau saya dah set due date dia semalam dah you kena hantar. Kalau you hantar hari ni memang dia tak boleh nak masuk. So dia kira lambat. Oleh kerana you all tak tahu first time, tak apa, saya setkan semula, saya tambah lagi satu hari. Okay, 24 hours. Yes. Alright. 12 jam lah. Okay. Ada yang mesej saya tak dapat hantar, okay, sebab saya setting siapa yang bawa masuk tu saya setting due date dia semalam 11.59. So saya dah extend sampai 11.59 malam ni. So jangan lewat satu minit pun. Okay, 11.59 ke atas dia tak boleh nak submit. Okay, kita masih ada beberapa orang lagi. Okay, saya akan saya pegang, nanti you boleh sambil tu you boleh ambil attendance sekarang ni. Saya tengah setting attendance. Okay, QR. Saya nak tengok. Okay tak? Oh, satu Okay. Doktor susah nak guna QR code sebab saya buka kat handphone. Oh, buka kat handphone. Macam mana
Ada solution tak kalau tu? Minta tolong kawan lah. Tolong scankan. Apa Siapa yang tak boleh buka laptop, internet slow bila hotspot. Okay, tak apa. Saya tak tahu nak edit macam mana QR code ni, tapi tak apalah, at least ada. Nanti yang paling penting tu mungkin saya boleh catatkan, maknanya siapa yang tak datang tu saya akan tanda ada alasan lah, maknanya datang tapi sebabkan alasannya disebabkan oleh sekian-sekian. Okay, tick kan, dia boleh tick, betul. Okay, apa kita cuba Saya tak boleh share pula ni. Edit dulu. Okay. Okay, saya create baru QR code. Time saya set pukul 10 lah. Okay, sampai pukul 1 saya create. Yes. Okay, start. Masing-masing scan So 5 dah ada yang masuk, 15. Okay, good. Okay, siapa yang tak boleh tu message ke saya personally. Nanti saya akan right tick
Okay, so far separuh dah dapat. Okay, masuk. Siapa ada masalah tu, tak apa. Multiple entries from single device. Itu saya tak tahu sebab apa. Apa yang tak boleh tu rasanya boleh kot. Pakai member buat, tapi dia kena bagi dia punya password lah pada kawan. Okay, 44. Saya cek sekejap berapa orang. Lagi yang tak masuk lah, 60. Patut ada 56. Okay, tak apa. 4. Ada yang tak boleh masuk lagi. Sebab apa Okay, saya rasa 44 je. Tak apa, nanti kita akan cuba lagi. Kita lagi 20 orang lagi. Alright. Saya tak tahu sebab apa, tak apa. Kita tengok nanti macam mana. So, pukul 10 kita start attendance list. So don't worry, nanti saya boleh klik je attend, right tick je tapi kena bagi tahulah siapa yang tak boleh. Okay, senang macam ni. Okay, nanti okay, 20 orang ni tak sampai 20 lah, sebab yang kalau yang masuk ni dalam 50. Tengok ni
56. Okay. Lebih kurang tak sampai 20 ni. You dalam chat ni, okay, komputer doktor ada delay time stream. Siapa ramai tak dapat masuk tu? Delay. Yelah sebab ramai sangat sebenarnya. Dalam 60 orang, dalam 64. Dia sebenarnya meeting mana ada sampai 60 orang. Okay. Dia memang akan masuk. Satu lagi, you tahu sebab apa? Saya kena off kan saya punya attendance ni. Okay. Cuma sekarang ni sebelum saya nak off kan, saya nak saya off sebab nanti dia akan ada masalah kalau kita start sebab komputer ni komputer lama kan. So dia berat So saya you kena bagi nama, saya tutup dulu. Boleh tutup dia ni. Boleh tutup kan? Boleh tutup tak? Takut tak hilang. Okay. Dia harus record from one device. Attention list. List of students who recorded QR code from one device. Apa maksud dia? Itulah from one device, kan nak record dengan satu device. Okay. Oh, satu device. Share, you share. Oh, okay, tak apa. Yes. Okay, saya tutup je. Okay, tak apa. Absent. Dah ada dah. Okay. Okay, saya okay kot. Okay, saya kena tutup yang tu. Masih 56. So saya anggap lagi 8 orang ni, saya tak tahu sebab apa. Kongsi phone doktor. Oh, kongsi phone. Tak apalah, kongsi tak apa, janji boleh masuk. Teh Yanting, dia ada masuk kan? Saya tengok nama you ada, tak masalah. Mungkin kalau siapa record one device dia ada maksimum kot sampai 10, dia tak boleh lebih. Cuma mungkin you kena guna telefon orang lain.
saya tak pastilah, mungkin alright, tak apa. Okay, kita settle ni, tu kita sambung balik. Boleh masuk. Ni boleh masuk. Tengok, kalau saya tutup tadi yang QR code tadi, baru boleh masuk. Saya rasa lah, sebab dia macam komputer dia masalah. Betul kan saya cakap kan? Stream saya tak delay sebab kalau saya on yang ni tadi, QR code ni dia akan mengganggu tau. QR code sebab dia sentiasa update 8048, dia akan delay. So saya kena tutup. Saya kena tutup ni. So nanti last kali nanti baru saya saya tick lah. Siapa yang datang, okey, siapa yang tak ada dalam senarai ni, okey, yang hadir ni, okey, siapa yang tak ada ni nanti Anis Arisha, okey, saya sebut nama Anis Arisha ada kat situ. Kalau ada you on kan, saya klik terus, you attend tak? Anis Arisha ada tak? Ada? Ada, okey. Tadi Siti Zubaidah baru masuk. Anis Arisha. Okey, saya klik. Okey, you hadir. Siti Zubaidah. So baru masuk Siti Zubaidah. Okey, saya klik. Okey. Eva Natasha ada? Siti Khadijah, doktor. Apa dia? Tak dengar lah. Siti Khadijah. Okey, Siti Khadijah. Okey. Siapa lagi? Cepat, sebut nama je. Zul Ashraf, doktor. Zul Ashraf. Eva ada Eva ada. Nur Fazila. Nur Fazila. Doktor Li Yu Xu ada. Li Yus. Okey. Apa lagi tadi? Terence Pelajar. Nur Fazila. Nur Fazila. Okey. Lagi? Ipah. Terence Pelajar. Doktor Syarina. Faham tak? Tak. Syarina Solihin. Okey, Sarina. Ya. Terence Pelajar. Not Yasmin, doktor. Seorang cakap. Apa lagi ni? Terence Pelajar. Tak Terence dengar. Pelajar. Bawah duk. Oh, Terence Pelajar. Okey. Not Yasmin, doktor. Wee Kwong Yong ada? Tak ada kot. Nurul Syahira? Lagi dua. Oh, Wee baru masuk. Oh. Nak scan. Siapa nak scan pakai ni boleh scan.
Okay, tak apa. Saya ada cara lepas ni. Nur Ida. Okay, macam ni last kali, bukan sekarang lah, ini saya nak test untuk QR code. Saya cadang macam ni, untuk kita cepat, kita tak ada masalah. Kita buat macam ni saya tengok siapa yang tak hadir je. So nanti, saya last kelas saya akan keluarkan QR code, you akan masuk. Okay, nanti saya akan catatkan 61 orang ni. Ini saya akan, tapi you kena letak nama you, jangan letak nama-nama samaran pula ni. Okay, saya tengok. Okay, dan saya akan confirm dengan ketua kelas. Okay, kalau share, okay. Tak apalah, kalau share kena beritahu lah. Beritahu dengan ketua kelas. Nanti saya terus, saya pergi kat sini. Saya pergi ke attendance list, saya terus klik lah. Saya klik semua yang hadir. Okay. Alright. So far ni saya rasa mostly, tadi siapa Nur Ida Yasmin dia ada masuk dia. Okay. Izzat Haziq. Nur Rahmat. Yasmin. Okay. Ada. Izzat Haziq. Tak apalah, saya klik lah Izzat. You nak lambat sangat QR code. Okay. 7 orang. So patutnya semua lebih kurang dalam 61. Semasuk saya sepatutnya 66. Okay. Dalam 5 orang lagi lah. Okay, tak apa. Apa yang ni nanti masih kita, kalau next time kalau kita nak buat QR code ni memang susah. So better kita teruskan, nanti saya tick saja. Okay, nanti saya, siapa yang ni saya tick saja So tinggal nama 7 orang ni nanti, kalau you betul-betul masuk ataupun share dengan kawan, maklum kat saya, nanti saya terus tick sini je lah you hadir. Ini bukan apa saya tak kisah datang tak datang, tapi ini adalah sistem. Kita ada apa ni, dia panggil apa, akreditasi kan. Dia minta semua record. Saya tak kisah, ini ilmu dan datang confirm you tak dapat ilmu, tapi ini adalah memang regulation universiti memang macam ni kalau tidak nanti kita tak dapat accreditation. Okay. Izzat baru nak masuk. Okay, alright. So kita jangan buang masa, kita sambung. Kita pergi ke sambung balik. Alright. Okay. Kalau dalam slide yang saya bagi, kalau dalam slide yang saya bagi, dia suruh refer terus belajar MDAS edition, okay, untuk two-way eccentricity. So, kita dah belajar untuk one way, dia basicnya sama, cuma dia ada X and Y, mana dua arah. Okay, so kalau kita refer balik kepada DAS, okay, boleh refer sini lah. Maksudnya senang je. Yang penting pada you tengok example je, dia ada two ways. Okay, two ways maknanya sebelum ni mungkin dia hanya pada B. Okay, so sekarang ni eccentricity dia ada pada L. Okay, L. B, A pada L. Itu dua ya, maknanya you ada dua. Tengoklah kalau L dia berapa? 1.5.
Ni 1/5. Kalau you tengok sini, L dia sama dengan B sebab apa? Dia adalah square foundation. Senang je. Okay. Dia ada square foundation. Okay. Tetapi you kena ingat dia punya thumb of rule dia, L is always greater than B. So kalau dia bukan square, dia rectangular, you jangan terbalik lah. Okay. Kalau L ni contohnya kalau L dia 2, you kena 2 lah. Tak kisahlah mana pun, tapi janji L ada lebih besar daripada B. So you akan dapat EL 0.2, EL per L, EB per B ni 0.1. Okay. Right. Okay. So kalau you nak tengok dia punya detailnya, so saya sebenarnya kalau nak pergi detail nanti kita tak habis nak belajar. Okay. You boleh tengok kat sini, gambar rajah kat sini ya. Okay, two way eccentricity. Maksudnya you ada dua moment. Okay, moment pada Y, okay, moment pada X. Okay, moment Y, moment X. So kalau situ kalau you boleh tengok EB ni rumus EB, ni rumus EL. Rumus EB ni so jarak sini ke sini. So EB ni adalah B. Maknanya dia adalah lebar lah, ni panjang. Okay, lebar panjang. So maknanya daripada center ke sini. Okay. Kalau yang untuk EL adalah mestilah jarak dia pada L. Maknanya daripada center sini ke sini. So at the end apa you nak cari adalah titik yang dekat in between ni. Di tengah ni. So sini titik ada. Okay, dia mungkin kat sini. Dia mesti kat sini tapi you tak tahu kat mana exactly the point. Okay, so kalau you dapat dua ni, dia akan bersilang kat sini lah. You dapat persilangan kat sini. Yang ni yang you nak cari titik dia. Itu dipanggil two-way eccentricity. Okay, so dia hanya guna rumus EB, EL. Okay, faham So nak tahu macam EB kalau diberi senang lah kan. Itu terus masukkan lah. Cuma jangan terbalik lah, jangan MX tu. Biasanya student akan terbalik ni MX. Dia ingat ini paksi. You kena ingat mana paksi X, mana paksi Y. Okay, jangan terbalik Okay. Okay, daripada sini you akan ada, you kena sama lah. Gunakan effective area sama, tetapi kali ni you ada B prime lah, L prime, okay, B effective okay. Dan seterusnya okay. Dia ada case jugalah. You kena tengok juga beberapa case. Okay. Kalau kita tengok sini ada case 1. Okay. Mesti you kena melepasi syarat ni lah. Okay. Mana EL per L lebih besar ataupun sama 1/6 ataupun EB dan juga EB per bagi 4 lebih besar pada 1/6. Itu untuk kes 1. So untuk kes 1 you kena gunakan rumus yang ni. Mana setengah B1 L1. Okay, alright. Kena baca balik lah. Ni dia sama je. Okay, cuma dia ada dua arah itu saja. You jangan confuse. Kalau you faham yang one way eccentricity, tak ada masalah. Okay. Okay, sorry Yang ni bukan rumusnya lagi. Yang rumusnya kat sini. Last sekali. Okay, ni B. Ya, okay. Ini you boleh refer juga. Yang kat sini pun the effective L prime is the larger of the two dimension B1 and L1.
Okay. So, yang paling penting kat sini, you akan dapatkan satu effective area. Kalau you tengok effective area dia, dia macam bentuk ni lah, segitiga. Okay. Okay. So, segitiga sini dia akan melepasi sini. So, B1 ni yang you nak cari B1 ni lah. Okay, B1, L1. Ini rumus dia. Okay. Kalau you tengok rumus ni memang inilah. Yang ni, rumus ni L1. So, dia adalah jarak, mesti jarak ni jarak pada yang kat mana titik ni lah. Mana dia bucuh sini, start sini sampai kat sini kat mana. Itu dipanggil B1. L1 sampai mana. So, ini kita nak cari effective area. Maknanya, stres, kalau boleh katakan stres tertumpu di kawasan ini dan dia melebihi sikit lah kat sini. Okay. Sebab dia two ways. Okay. Kalau one way senang je lah kan. Kita dah the whole ni. Okay. Sekarang ni dia sampai sini. Alright. So untuk case 2, dia tengok dia kurang daripada 0.5. So you kena buat dulu yang ini 0.5 dan yang ni jugalah 0 hingga untuk B ni 0, okay, hingga 1/6. Okay. So you gunakan rumus yang ni. So ini untuk B, which, okay. So yang ni you akan ada L1 dengan L2. .26B, 4.26B, you tengok refer kat sini. Okay. Kenapa dia ada? Sebab dia ni dia complicated sikit. Sebab dia punya, kalau tadi dia sampai sini. Tapi dia tiba-tiba ada, dia berlebih, dia besar sikit, dia punya effective area dia besar. So dia ada L1 sini ke sini, L2 sini. Tetapi kita mesti ambil, ada orang bawa masuk ke ni? Bawa masuk Syafiqah Ramli, bawa masuk. Syafiqah Ramli, saya tik. Syafiqah Ramli. Mana nama pula? Oh dia. Okay. Sama balik. Mana dia? Okay. So yang ni dalam kes ni kalau you look gambar ni, you kena ambil yang besar. Of course lah kalau dalam ni kita tengok L1 lah yang besar. Kalau L2 besar, you kena ambil mana yang besar, gunakan rumus yang ni. Okay. Alright. Yang ketiga, yang last kali ada case 3. Tu jarang sebenarnya, tapi jarang sebenarnya kalau final keluar, tapi you at least you tahulah, okay. Kalau keluar saya akan maklumkan lah. Sebab dia complicated sikit lah, dia banyak case. Tapi untuk pengetahuan you, memang dia ada 3 case, you follow ni, so you akan rumus yang ni. Kalau dia keluar pun, semua ni rumus akan dibagi, banyaklah rumus kita bagi. Alright, itu sahaja. Okay. Oh, ada lagi case. Sorry, dia ada sampai case, ada case 4. Okay, ada case 4. Case 4. Okay. Okay. Follow je ni. So kita, okay, ini contoh dia. Okay, mana effective area dia. Ini untuk you cari rumus tadi lah, kan. B1 per B, B2 per B. So, kita tengoklah. EL ini adalah yang 0.1671 ini adalah EL per L. Okay.
So case 5 untuk circular foundation ni guna ni. So yang tadi hanya applicable kalau you ada rectangular ataupun square. Mana you ada B dan ada L. Tapi kalau untuk bulat, so far saya tak pernah jumpa lagi shallow foundation, circular foundation. Tak pernah, jarang lah. Tapi kalau sekiranya you nak design, so you boleh guna juga ini pakai rumus ni. Okay. Untuk circular foundation, nak tahu macam mana, dia complicated sikit. Not as simple as rectangular lah. So ini yang efektif dia, sebab dia ada dua arah moment. So efektif dia lebih kurang dalam 80% lah. Okay. Okay. So you kena cari. Okay. Right. So jangan pening kepala. Kalau kita nak contoh, paling penting you kena cari EL per L untuk dapatkan dia kes mana. Okey, kalau yang ni EL per L 0.2, EB per B 0.1. So this case is similar to that shown in figure 4.26a. From figure EL 0.2. So okay. Right. So dia dapat L1 per L 0.85. Okay, L1 0.5 kali ni dia dapat L1. Sebab apa? Dia kata dia ada you kena cari dua L sebab dia ada dua L L1 dengan L2. Macam tadi. Okay. Okay, contoh kat sini mana tadi? 4.26. Ni dia ada sini Okay. L1 L ni okay. B2 ni L2 B2. Alright. Okay, gunakan equation yang ni. Dia dapat 1.193, dia dapat A efektif. Okay. Dan untuk L efektif bersamaan dengan L1. Okay. Sebab apa? Dia mesti ambil yang large. Okay. So sekarang ni dia dapat effective area. Okay, dia dapat A efektif dia dapat. Okay, luas efektif. Dan L efektif dia dah dapat. Next, you kena dapatkan B. Okay, once you dah dapat AL, okay, A sama dengan B kali L. So you automatically you akan dapat 0.936 meter untuk B efektif. So setelah you dapat semua, okay, macam biasalah, gunakan rumus Q ultimate. Q ultimate ni mesti adalah Q ultimate efektif. So Q and Q, dia ada shape, ada depth, ada inclination. So far yang case ni tak ada inclination, dia satu lah. Okay. So gunakan rumus yang ni, refer table, okay, Q 0.718. Okay, ini tahu dapat 20.6. Q dapat, and Q ni dapat daripada rumus yang ni. Gamma, masukkan gamma, B. Ini tak tahu ni, B efektif ni, kat sini. Sebab dalam ni, sebab apa dia nak cari? Sebab dia nak B ni. Kalau dia dah bagi B tu, terus masukkan senang. Tapi sekarang ni, B tak dibagi. Sebenarnya kita bukan nak cari yang efektif ni, A ni. Kita nak cari sebenarnya B. Sebab untuk Q, untuk rumus Q ultimate ni, kena ada Q and Q. Kenapa? Dalam ni ada missing C and C kan? Sebab C dia kosong. So hanya tinggal dua ni. So Q and Q dengan B
N gamma. Setengah gamma. Okay, setengah ni sebabkan dia adalah square foundation. Okay. Rectangular mungkin lain rumah dia. So dia dapat masukkan ini kalau dia nak sampai Q ultimate, you guna dapat terus. Tapi kalau dia nak ini untuk dalam nilai bearing capacity. Kalau dia nak dalam kilonewton, maksudnya kena darab dengan luas. Darab dengan luas balik, boleh dapat. Luas dia tadi kan kita dapat 1.193 kan, yang ni. So dimasukkan dalam ni, yang Q ultimate ini, rumus Q ultimate. Dan dia dapat 606. Tak ada masalah, dia hanya saja. So you boleh lepas ni you boleh refer balik tadi balik example 4.11 pula. Ini dia tak bagi, dia terus bagi EL value je. Consider the variation in figure 4.30. You kena check balik lah. Figure 4.3 yang ini. Ini step dia. Alright, sampai situ sahaja untuk eccentric. So dalam syllabus tak ada eccentric incline loading. Tak ada kot. Kalau untuk di complicated sikit lah, kita tidak apa. Ini in case kalau you ada incline lah, maknanya ini jarang lah. Kalau saya nak design foundation pun saya tak adalah nak design sampai ada incline kan. Tapi kalau terpaksa, ini dia. Dalam buku ni memang, sebab tu saya cakap, siapa yang ada duit, ada rezeki, lebih, you belilah. Sebab mana tahu bila you kerja nanti you perlu design. So you nak refer mana? Buku ni lah kalau nak. Terus terang kalau saya dah guna banyak textbook. So far belajar MDAS lah yang senang faham. Sebab dia ada contoh. Yang lain-lain sebenarnya dia banyak teori. Dia tak ada step by step, dia punya step by step punya tak ada, prosedur tak ada. Belajar MDAS ni cuma dia digunakan standard US lah. Tak pakai BS. Itu je lah bezanya. Tapi bagi saya untuk design mana-mana you boleh. Janji you kena tahu lah you refer mana. Right, so kalau nak tengok contoh pun boleh contoh. Kalau siapa nak study boleh tengok boleh. Dia complicated sikit lah. Ini baru satu. Alright, itu saja. Selain itu ada apa-apa pertanyaan, kita nak masuk ke seterusnya. 60 orang. Siapa lagi? No leaders. Alright. Next. Lagi separuh lagi ni. Banyak sebenarnya chapter tu ni. Lepas tu saya kena cepat. Kalau saya nak go semua ni memang tak sempat kita pergi ke vertical stress increase in soil. Saya tak pasti sama ada you belajar tak dalam geoteknik 2. Saya rasa macam ada pun, tak apa. Vertical stress. The allowable settlement of shallow foundation may control the allowable bearing capacity. The allowable settlement itself may be controlled by local building codes. Thus, the allowable bearing capacity will be the smaller of the following two conditions. So,
you kena cari Q allowable. Okay, biasanya Q allowable sama ada Q ultimate yang CNC, QNQ, yang tu yang rumus tiga term sebenarnya rumus yang masukkan yang cari, you mesti bagi dengan factor of safety. So ataupun you kena tengok Q all ni, ataupun dia tak boleh tengok saja yang ini saja, you kena dalam masa sama untuk you nak tengok dia lepas tak, the allow, maknanya settlement tu kita allow. Kita okay, untuk pengetahuan you, in certain condition dan kita allow settlement, kita bagi settlement, tetapi ada maksimum dia. Kalau dia melebihi maksimum, dia akan menyebabkan something wrong with your structure lah. Mungkin dia akan crack, dan itu yang dia akan berlaku crack lah, sebab settlement berlaku melebihi yang dibenarkan. Okay, so sekarang ni untuk tahu, you mesti kira juga Q settlement. Okay. Untuk kita calculate foundation settlement, it is required that we estimate the vertical stress. Inilah macam mana you nak kira settlement. Settlement ni stress yang dikenakan, vertical stress yang dikenakan menyebabkan tanah tu turun. Tanah tu turun. Okay, tanah turun. So sama ada stress tu dalam keadaan point load, jadi point, titik, bukan titik lah, kalau kita point ni kita satu titik, ataupun circular loaded area, ataupun dalam berbentuk circular loaded, okay, ataupun you letak dia kurang macam ni lah. Nak faham kalau circular loaded area ni, you ada foundation, ada shallow foundation, lepas tu you letak tangki air. Tangki air tu dia adalah, tangki air tu dia bentuk circular. Itulah stress yang dikenakan. Itu contoh Dan vertical line. Vertical line ni seolah-olah macam you ada tembok lah dalam bentuk line. Okay. Tetapi dia tak ada the line saja. Dia tak ada macam lebar. Tapi kalau strict load ni dia ada, okay, dia macam ada lebar. Okay, rectangular loaded, apa-apa je lah kan, yang you letak dalam loaded area, ataupun dalam bentuk embankment type of loading, baru you boleh kira settlement. Tak mungkin berlaku settlement kalau tak ada apa-apa stress kat atas tu. Betul tak kan? Dia akan berlaku settlement. Sekiranya, of course lah kan. So secara logiknya, tetapi dia bergantung juga kepada type of soil. Macam saya cakap sebelum ni, sand kita tak kira settlement untuk sand. Okay. Tapi kalau tanah tu adalah tanah cohesive soil ataupun clay, dia ada settlement. So sekarang ni, macam mana kita nak kira stress? So stress below a rectangular area. So dipakai Boussinet, okay, equation, dipanggil Boussinet equation ni lah. Okay. Also allow the vertical stress at any point at A. Okay. Bukan macam ni lah. Okay. So dia ada M, ada N. Okay. So M, B bagi dengan Z lah ataupun Z. So B, okay, B biasalah, you tahu kan B tu dia punya lebar, L panjang. So dia pada A. Kita nak tahu pada point A kat mana. So dia bergantung kepada depth. Sebab tu bila ada stress dekat terkena pada tanah, okay,
stress tu akan transfer to certain depth. Cuma dekat depth tersebut, makin ke dalam, okay, the greater the depth, the smaller the stress. Maknanya kalau dia macam tu 0.1 meter daripada surface, so dia stress lagi besar. Kalau dia makin dalam, makin lama dia makin kurang. Tetapi dia nak tahu pada kedalaman berapa. Okay, so you gunakan rumus ni lah. Okay, M. Okay. Right. So, you nak tahu, okay, ini masalahnya kan. Kalau saya nak lukis ni, itu apa? Tak boleh nak conteng dalam whiteboard, tak apa. Saya cuba, okay. Okay, nampak macam ni lah senang. Okay, nampak. Okay. So, ini M. Kalau kita tengok tabel ni, ini adalah M. Okay, sampai infinity. Dan ini adalah N. Okay, sampai 0.1, 0.2, 0.4. Itu adalah I. Okay, influence value. Dia panggil influence value. Okay, ini adalah stress below any point of a loaded flexible rectangular. You anggap ini adalah rectangular area. Rectangular area. So, you akan ada point. Ini nak cari point dia. Kosong, okay. So, dia terbagi kepada 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, sebab apa? Sebab ada Q0 I1 plus I2 plus I3 plus I4. Okay. Alright. So, sekarang ni, you kena ingat macam mana saya cakap. Okay. You kena cari di sini mesti di O. Okay, mana kalau untuk area 1 ni O dia di sebelah kanan. You kena faham konsep tu je senang. Okay. Kalau yang dua ni O dia di mana? Sebelah atas kanan kan? Okay. At the right corner. Okay. Okay, at the right top corner. Okay. Kalau 3 at the left bottom. Okay, left bottom. Kalau 4 at the top left. Okay. Okay. Kalau you nak tengok rumusnya memang susah, tapi untuk saya senang macam ni lah. Okay. Okay. Ya, faham ya? Dibagikan. Saya boleh letak mana-mana. Oh ni, letak sini, boleh letak ni, tak kisah. Tapi you boleh pecahkan. Kalau saya letak sini, dia jadi lain lah. Kan? Sini jadi 3. Sini jadi 4. Sini jadi 1. Sini jadi 2. Tak kisah mana-mana. Tapi yang paling penting, macam mana pun you boleh tahu. Kat mana. Saya nak titik di mana? Titik sini, tak kisah. Yang paling penting saya kena tahu saya nak kedalaman berapa. Z ni kena saya tahulah. Okay? Okay. Saya tak tahu you all ni faham tak faham ni. Susah ya. Okay. Kalau you nak, jangan pening, jangan tengok rumus-rumus ni. Rumus ni memang pening, tapi yang saya ringkas macam inilah. Okay, janji you faham tu sudah. Sekejap, rasanya macam you belajar ni kat Geoteknik sana. Sekejap, saya nak tanya sekejap.
Syafiqah Ramli. Tak ambil attendance lagi. Dah lah, saya dah tick dah Syafiqah. Tinggal sekarang ni Irfan Nizam tak ada. Muhammad Ali, Muhammad Mahathir, Muhammad Syazmin, Muhammad Syaiful Alif, Nurul Syahirah. 6 je lagi. Kalau tu you message kat saya. Okay. Oh, ada kelas pukul 11. Tak apalah, saya pun kita pukul 11 kita habis. Right, don't worry. Sebab tadi kita sebenarnya banyak waste buang masa buang masa untuk attendance. So next time attendance saya ambil dia gambar kat sini yang ni, tapi ni semua jangan letak nama. Kalau boleh, kalau ada Muhammad letak Muhammad. Saya nak cari susah. Okay, M. Jangan you letak tu nama kalau nama you ada mana siapa Muhammad. Macam ni kan. Jangan letak Rusdi, letak Muhammad Rusdi. Nanti saya terus tick je lah nama. Ataupun saya terus cari siapa yang tak hadir je terus. Saya akan dengan Zul. Macam Zul Asyah, you ada depannya dah Muhammad kan? You letak Muhammad, senang. Okay, nak cari senang. Okay, so far yang tak datang 9. 6 orang, betul lah 6 orang. Kalau macam ni, betul lah 6 orang tak datang. Sekejap memang betul lah 6. So ni confirm Irfan memang tak datang. Zul check Irfan memang tak datang. Ali tak datang. Mahathir, Syazmin. Okay. Okay, dengan Syahirah. Okay. Kalau dalam ni memang tally lah. Alright. So kita yang tu. Okay. Saya nak habiskan sikit lagi je. Share love foundation. Test. Okay ni. Okay. Apa? Okay. You faham ni Ini. Okay. Kita nak senang macam ni. Okay. Itu example senang ibu boleh nampak. Alright. Okay. A flexible rectangular measure 2.5 kali 5 meter in. Okay. Maknanya kurang macam inilah. Tak boleh nak lukis pula lah. Salah nak lukis. Okay. Tak apa. Okay, maknanya 2.5 kali 5. Maknanya ini adalah mana? 25 P. Betul lah? 5 L. Okay, betul lah untuk square kan? Bukan, sorry, ni ke square, ni rectangular. Okay. It support a load of 1.5. Mana 1.5 lah. 150. So ini adalah point. Okay. Kalau saya boleh buat, ini adalah point. Okay, contoh macam inilah. Okay. Okay, macam inilah senang. Okay. 2.5 B. Okay, ini contoh kali ini B. Ni L. 5 meter 2 kali ganda. Okay, sekarang ni determine the vertical size increase due to the load at depth 6.5. Saya tu dapat Z dia nak cari pada kedalaman 6.25
25 meter below the center. Ni saya cakap. So dia punya point ni mungkin kat sini, mungkin kat sini, mungkin kat sini. Tapi dalam ni dia cakap kat tengah-tengah je. Tengah-tengah senang. So dia tengah-tengah ni, dia letak point kat tengah-tengah ni. So yang paling penting dia mesti ada 4. Betul tak? Ada. Kan? Tadi saya cakap kan luas kat sini, kosong, O tu kat tengah-tengah, O tengah. So maknanya kalau sini luas dia, kalau tengah-tengah sama lah. Luas dia sama, sini sama, sini sama. Okay. B1 B sama dengan B2. Okay. Okay. Dapat L1 sama L2, 5, 2.5. Okay. Of course lah. B1, B2, okay, 2.52. Okay. Dia dapatkan M, B1, Z, B2, Z, 1.5 bagi dengan 6. 6.2 ni adalah dia punya kedalaman dia ini B1, B2. Alright. Sebab apa? Sebab dia di tengah-tengah. Dia ada L1. Okay. Macam mana nak cakap? Okay, ni L ni dia ada tengah-tengah, maknanya L1 kalau saya bahagi 2 daripada, sebab dia tengah-tengah kan, you anggapkan you cross tengah-tengah, dia ada L1 ada L2 sama kan, kecuali lah dia bukan di tengah, so mungkin dia ada 2, dia ada L1, L2 dia tak sama value dia, satu panjang satu pendek. Okay, faham okay, sekarang ni dia tertengah, so L1 L2 sama. Okay, 2.5. Okay, mana 2.5? Sini L1 2.5, sini 25. Okay, jadi 5. Kalau B 2.5. So sama juga lah. B1 sini, B2 sini, B1 sini. Dia lagi pula. Okay. B1 sini, B2 sini. So dia tengah. So B1 sama B2 1.25. So, sekarang ni oleh kerana sama B1 B2 dia dapat bagi dengan Z untuk dapatkan M. Sebab you nak gunakan yang ni lah. Okay, gunakan table ni lah M dia. Nak dapatkan M dia berapa. Okay, ini kan. Kalau dalam kes ni dia di tengah, kalau ikut yang dalam yang contoh tu dia, mana dia bukan dekat sini, dia dekat tengah-tengah. Sebab tu ini adalah B1, B2, L1, L2. Hopefully you faham sebabkan oleh kerana kan dia bukan di tengah, sebab tu dia berbeza. Kalau di tengah dia sama jarak. Okay, senang je. Okay. So you dapat M 0.2, N 0.4. So from table 64 kalau M 0.2, N 0.4, 0.2, 0.4. You tengok table 64. 6.4. Okay, M berapa tadi? M apa dah? M 0.2, N 0.4. N salah. 0.2 sini. 0.4 mana? Sekejap. Oh sini. Okey. Ada atas lagi punya. Okey. 0.2, 0.4. So dapat 0.0328. Betul tak? Okey. 0.0328. So senang je dia refer tu. So dapat gunakan rumus yang ni. Okay. Q0 okay. Q0 150. Sebab apa? Dia dah bagi dah 150. Jangan okay. Kalau dia tak bagi, dia kena cari, kena kira lah. Kali dengan 4. Sebab apa? Dia ada 4 penjuru kan. Ada 4 lah. Kan? Kalau yang ni, dia tengok sini ada 4. 1, 2, 3, 4. So, 4. Okay. Dah pukul, okay 5 minit. 6 minit lagi pukul 11, dia boleh sambung. Saya habiskan contoh ni je. Alright. So, 150 kali 4. I dia tadi. So, dapat pertambahan tegasan 19.64, maknanya pada kedalaman
berapa? 6.25 ingat sebab kita guna 6.25. Kalau 7 logiknya dia mesti, kalau you kira, contoh kalau kira ke dalam 7, contoh dia cari 7 meter. Kalau dia bertambah, salah lah. Sepatutnya makin dalam makin kurang. Kalau dia berhampir dengan surface, okay, dia bertambah. Maknanya ke atas, kalau macam tu, kalau 4 meter, kedalaman 4 meter sepatutnya value dia mesti besar. Kalau 10 meter kurang. Kalau nak tahu betul-betul, you check balik lah. Kalau nak check lah. Okay. So you dah dapat. Senang je lah. Bukan susah pun. Cuma kalau you tengok rumah ni, you baca ni, memang pening lah kan. Sini kan. Sebenarnya dia simple je. Step pun okay, ini saja you dapat yang ni. So maknanya pada kedalaman 6.25 stress yang berlaku, ini je value. Okay. So kalau you nak guna alternate solution, sama jugalah. Ini je lah. Okay. Boleh juga. Okay, ini alternatif. Okay. Sampai situ saja, kita dah masuk hari ini one way, two way. Okay. Itu saja. Tinggal lagi berapa? Minggu depan kita start awal sikit lah, dalam pukul 9. So siapa yang kelas pukul 11 tadi sempat lah. Okay. Alright. Okay, 9 sampai pukul 11. Okay. So kita habiskan chapter ni, sempat tak? Sekejap Okay. Okay. Dia ada lagi average. Ini method average lah. Increase due to rectangular. Tadi dia bukan average, dia berdasarkan depth. Maknanya you kena nyatakan depth. Ini kita nak tahu average dia. Maknanya kalau saya tengok sini, tengok sini kan. Kalau tengok sini, ini adalah penambahan tegasan. So kalau tengok sini, dia makin ke dalam, makin kurang. So sekarang kita nak cari average dia. Okay. Minggu depan kita. Okay. Sini lah. Okay. Minggu depan saya akan ajar. Lepas tu setengah jam saya habiskan, kita masuk kira settlement lah. Kira settlement pula. Alright, lepas tu habis. Alright, no problem. Minggu depan kita habis chapter 2. Okay. Cuba habiskan chapter 2, itu sahaja. Ada apa Okay. Okay, final. Ingat, assignment saya dah ubah last bila ni due date 9/59. Saya dah save tapi dia masih saving lagi ni. Okay, saya tutup dah ni ya. So
Okay. So 59. Okay. Okay. Yang apa pula nama Joker ni? Okay. Joker ni tak tahu siapa nama ni Jangan letak nama Joker. Okay. Joker turn in. Joker belum hantar, Izzat Haziq belum hantar. Tapi asal assign. Tapi tak apa. Farhan Jamal tak ada. Muhammad Khairuddin tak ada. Okay. Okay. Judith. Saya dah edit April. Saya dah edit. Patutnya dah edit ni. Edit. Okay, hari ni saya dah ubah. Okay, mohon hantar hari ni last. Ini April lah. Okay, betul. Okay, siapa yang hantar tu cuba selesaikan. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Ada apa-apa? Tanyaan last? Siapa yang, semua ada kelas ke ni? Tak? Bukan semua kan? Okay. Assalamualaikum. Kalau apa-apa hal, boleh kumpul soalan, nanti kita boleh tanya. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum.